Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, kemelut dalam PKR selesai. 15 pemimpin PKR Masjid Tanah tarik balik surat letak jawatan. Beberapa jam selepas tular kononnya, 15 pemimpin PKR Masjid Tanah meletakkan jawatan. Akhirnya, 15 pemimpin tersebut tidak jadi untuk meletakkan jawatan dan menarik balik surat letak jawatan tersebut. Dalam surat terbaru, 15 pemimpin itu berikrar mengukuhkan perpaduan parti dan mendukung aspirasi akar umbi. Terdahulu, 15 pemimpin itu dilaporkan meletak jawatan kerana tidak puas hati dengan kepimpinan Ketua Bahagian Masjid Tanah dan selepas dihasut seorang ahli. Semua 15 pemimpin PKR bahagian Masjid Tanah yang meletak jawatan semalam menarik balik keputusan itu dan berikrar akan terus berkhidmat kepada parti. Menurut surat ditandatangani Timbalan Ketua PKR bahagian Masjid Tanah, Sunar Misran, yang mendakwa mewakili 14 individu lain, pemegang jawatan itu secara kolektif memutuskan untuk menarik balik peletakan jawatan mereka. Surat bertarik hari ini yang ditujukan kepada Setiausaha Agung PKR Fuzia Saleh menyatakan keputusan menarik balik peletakan jawatan itu dibuat selepas rundingan dengan pelbagai pihak berkepentingan dan menilai semula keadaan di bahagian. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa siapa yang ada masalah gout, kencing manis dan tinggi darah, sila tekan butang produk yang ada dalam konten ini supaya Anda juga menikmati betapa hebatnya produk yang murah ini tetapi berkesan dan mujarab menyembuhkan Anda. Setelah mengambil kira pandangan pelbagai pihak, khususnya rakan-rakan seperjuangan, ahli akar umbi dan penilaian semula terhadap institusi semasa cabang dan perjuangan parti, saya mewakili semua pemimpin yang dipilih dalam pemilihan dengan ini membuat keputusan menarik balik semua peletakan jawatan tersebut dan meneruskan tanggungjawab saya dalam kapasiti sedia ada tulis sunar. Perkara itu turut disahkan Fuzia ketika dihubungi. Sementara itu, sumber PKR memberitahu MMT, ahli yang menghantar surat peletakan jawatan beramai-ramai itu, kalah dalam pemilihan bahagian. Sumber itu mendakwa ahli terbabit menghasut pemenang meletak jawatan. Walaupun pemimpin yang meletak jawatan tidak berpuas hati dengan ketua bahagian menang dalam pemilihan itu, mereka tidak tahu apa yang perlu dilakukan seterusnya. Walaupun mereka meletak jawatan, bahagian itu tidak akan dibubarkan kerana tidak membabitkan 2/3 bahagian. Pihak menghasut peletakan jawatan itu mahu bahagian terbabit dibubarkan, kata sumber. Menurutnya, mereka yang meletak jawatan mempertimbangkan semula keputusan itu selepas keadaan sebenar dijelaskan kepada mereka. Semalam, Malaysia Kini melaporkan 15 pemimpin itu, termasuk Sunar dan Naib Ketua Lee Kin Mio, meletak jawatan berkuat kuasa serta-merta selepas tidak berpuas hati dengan kepimpinan Ketua Bahagian Halim Bacik. Sumber dari PKR Melaka memberitahu Malaysia Kini, kumpulan itu hilang kepercayaan terhadap Halim. Sumber ibu pejabat parti pula mengesahkan surat peletakan jawatan diterima sekitar 12.30 tengah hari. Bagaimanapun dalam surat terbaru, 15 pemimpin itu berikrar mengukuhkan perpaduan parti dan mendukung aspirasi akar umbi. Kami percaya masih banyak ruang dan usaha yang boleh saya sumbangkan untuk memperkukuh cabang serta mendukung aspirasi parti di peringkat akar umbi, katanya. Saya mohon agar keputusan ini diterima untuk direkodkan secara rasmi oleh pejabat Setiausaha Agung menurut surat itu. Sunar turut kesal atas sebarang kesulitan yang timbul susulan peletakan jawatan semalam dan berterima kasih kepada kepimpinan parti atas kepercayaan serta sokongan berterusan. Saudara, ini adalah berita terbaik yang menunjukkan parti dipimpin Anwar Ibrahim ini adalah parti yang terbaik.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Papa Gomo atau Wan Azri sekali lagi menerima tamparan padu maut daripada Ketua Polis Negara. Ramai yang mengenali Wan Azri ataupun Papa Gomo ini sebagai seorang blogger yang memang celupar dan sembarang saja. Ada yang menggelarkan beliau sebagai blogger tin kosong yang hanya meraih simpati, meraih perhatian dan sebenarnya tidak mempunyai apa-apa. Keberanian beliau hanyalah kerana menabur fitnah dan juga kerana simpati dan perhatian daripada netizen. Tapi yang hairannya ramai juga yang percaya dengan Wan Azri atau Papa Gomo ini. Tetapi tindak tanduknya kadang-kadang melampau dan boleh dianggap bodoh kerana suka-suka saja melanggar arahan, termasuklah arahan ataupun daripada mahkamah. Sehingga beberapa hari yang lepas beliau telah dengan sengaja didakwa oleh Ketua Polis Negara sebagai menghina permohonan maaf dengan sekadar mengejeknya. Ketua Polis Negara hari ini sekali lagi peroleh kebenaran mula prosiding komital ketiga terhadap Wan Azri. Rezarudin Husin berkata penulis blog itu beri gambaran seolah-olah berjaya perdayakan mahkamah menerusi permohonan maafnya pada 30 April. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Ketua Polis Negara Rezarudin Husin memulakan prosiding komital ketiga terhadap penulis blog Wan Muhammad Azri Wan Deris kerana melanggar syarat permohonan maaf diperintahkan mahkamah. Permohonan itu berhubung kes saman 3 juta ringgit difailkan Rezarudin selaku pelanatif terhadap defendant Wan Azri atas dakwaan memfitnah yang turut membabitkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pesuruhjaya Kehakiman Gan Teck Cheong membuat keputusan itu selepas mendengar hujah peguam Raam Kumar yang mewakili Rezarudin pada pendengaran permohonan ex parte sebelah pihak. Pendengaran inter parte bagi perintah komital ditetapkan pada 30 Jun dan kehadiran defendant adalah diwajibkan katanya. Pada 9 Mei, Gan menetapkan tarikh sama iaitu 30 Jun untuk pendengaran permohonan komital kedua selepas membenarkan permohonan Rezarudin untuk memulakan prosiding komital itu terhadap Wan Azri kerana melanggar syarat permohonan maaf diperintahkan mahkamah pada 30 April. Berdasarkan notis permohonan komital ketiga difailkan di Mahkamah Tinggi semalam, Rezarudin memohon perintah komital terhadap Wan Azri kerana menghina mahkamah selepas defendant menerbitkan satu video pada 8.30 malam 1 Mei di TikTok Papa Azri dan YouTube Se-Azri. Pelatih mendakwa penerbitan video itu menunjukkan defendant sebenarnya langsung tidak berasa kesal melanggar instruksi mahkamah, lapor bernama. Pelatih berkata ia juga memberi gambaran seolah-olah defendant telah berjaya memperdayakan mahkamah untuk menerima permohonan maaf olehnya pada 30 April dan memberi gambaran palsu. Kononnya pelanatif telah memohon dan berniat jahat untuk memasukkan defendant ke penjara Sungai Buloh. Kenyataan yang dikeluarkan defendant dalam video tersebut adalah bertentangan dengan kenyataan bertulis dan lisan permohonan maaf yang telah dipersetujui dan dibaca di hadapan mahkamah pada 30 April seperti dalam perintah komital tersebut. Pada 10 Februari lalu, mahkamah memberi kebenaran kepada Rezarudin untuk memulakan prosiding komital pertama terhadap Wan Azri kerana didakwa tidak mematuhi perintah instruksi pada 10 Januari dengan membuat hantaran terhadap Rezarudin di aplikasi YouTube, TikTok, X serta Telegram. Namun pada 30 April, Wan Azri mengemukakan permohonan maaf tanpa syarat pada Rezarudin kerana melanggar perintah instruksi itu. Instruksi berkenaan melarang Wan Azri atau wakilnya daripada menerbit atau menyiarkan kenyataan fitnah di semua platform media sosial
yang ditujukan kepada Nazarudin sama ada dalam kapasiti rasmi sebagai Ketua Polis Negara maupun secara pribadi. Ini termasuk secara bertulis, lisan, video platform, dan dalam talian atau aplikasi pesanan seperti WhatsApp dan Telegram. Mahkamah turut memerintahkan Nazri menalik balik dan memadam video yang dimuat naik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.